Salam hormat bersua menerusi inklusif, saya Wan Syahrina. Bercakap tentang keusahawanan, kita juga telah mendengar tentang dasar keusahawanan nasional, tentang rangka tindakan keusahawanan sosial dan ini semua membawakan kita mungkin kepada pemikiran sejauh mana sebenarnya anjakan terhadap keusahawanan telah berlaku di negara kita. Pada bahagian pertama, bersama-sama dengan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Haji Omar, anda telah pun mengikuti perbincangannya menyentuh dan berfokus kepada koperasi bersama-sama saya Munawar, dan kali ini Tan Sri, kita ingin memberikan penekanan kepada keusahawanan di negara kita. Mungkin pertama sekali sebagai pembukaan kita ingin tahu kedudukannya sekarang ini, posisinya, adakah telah boleh kita banggakan tahap dan pencapaian serta prestasi usahawan-usahawan kita terutamanya dalam kalangan mereka dalam SME ataupun industri kecil dan sederhana. Tan Sri. Terima kasih banyak Cik Wan yang sudi jemput saya bagi ruang untuk cerita pasal keusahawanan. Jadi kalau tanya macam mana tahap pencapaian, sebenarnya kalau kita lihat dasar kerajaan ni sejak kerajaan Malaysia Nasional lah, saya nak cakap, dan memang dah cantik disusun. Contoh, bagaimana kerajaan nak menolong berbagai-bagai lapisan usahawan. Di tubuh beberapa agensi. Contoh, Amanah Ikhtiar. Amanah Ikhtiar ni, dia kalau nak pinjam Amanah Ikhtiar maksimum hanya RM30,000 saja. Lebih RM30,000 Amanah Ikhtiar dia tak boleh bagi. Kemudian siapa nak pinjam lebih RM30,000 boleh pergi kepada tekun. Tekun nasional ni pula dia hanya boleh bagi pinjam RM100,000 saja. Lebih RM100,000 tekun tak boleh bagilah. Okey. Kalau nak pinjam lebih RM100,000 mana dia nak pergi? Dari satu lagi agensi dia panggil Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB boleh bagi pinjam sampai 10 juta. Nak lebih 10 juta, ada lagi agensi yang lain. Ada SME Bank, kita ada Bank Rakyat, itu yang di bawah kementerian saya lah. Jadi daripada segi bagaimana kerajaan nak membangun, nak tolong usahawan, yang you tanya tadi, bagaimana usahawan kita. Sebab kita lihat bahawa daripada segi keusahawanan ni, ialah Bumi Putera terutamanya. Dari segi pendidikan, alhamdulillah, Bumi Putera kita tengok dah ramai berjaya. Ramai dah jadi profesor, ramai dah Bumi Putera. Tapi bila keusahawanan ni agak kurang sedikit. Jadi kerana itulah kerajaan telah menyusun dasar-dasar ini kerana kita nak melahirkan bangsa usahawan supaya keusahawanan yang kita bidang keusahawanan di dalam negara kita ni kita kena kongsi bersamalah. Bersama. Kerana itulah kerajaan, tetapi dalam kita nak membantu usahawan ni, saya nak jelaskan bahawa kerajaan bukan saja tolong usahawan Bumi Putera. Usahawan bukan Bumi Putera pun ada peruntukan dan peluang-peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan, seperti melalui SME Corp, ya, satu-satunya agensi yang memberikan grant kepada usahawan. Ini juga kepada bukan Bumi Putera pun kita ada berikan bantuan. Jadi itulah di antara orang kata prasarana yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk kita nak melahirkan satu bangsa usahawan ini. Ya. Agensi-agensi yang Tan Sri sebutkan tadi, kita melihat bahawa fokus dan perhatian mereka kepada pembiayaan, kepada pendanaan. Tapi kita ingin tahu sejauh mana selepas itu para usahawan kita ini sentiasa berada dalam track yang betul. Adakah pemantauan dibuat? Bagaimana pula dengan coaching keusahawanan mereka? Kerana kita selalu melihat contohnya coaching ataupun latihan untuk keusahawanan ini selalunya diperolehi daripada jurulatih-jurulatih keusahawanan luar yang charge dengan harga yang mahal. Tapi untuk KUSKOP sendiri, tidak adakah dari kementerian contohnya yang boleh melatih usahawan-usahawan kecil kita dengan berjaya, dengan baik? Ya, terima kasih soalan yang baik. Sebab kadang-kadang kita lihat, saya pun selalu tegur. Saya pun selalu ingatkan agensi bahawa kita ni jangan hanya bagi pinjam. Kita bagi pinjam, siapa nak pantau mereka? Bukan kita nak kacau bisnes mereka, nak memantau. Kita tak nak jadi satu agensi, bagi pinjam, kau sampai masa bayar. Kau tak bayar, kau saman. Kita tak nak menyentuh. Sebab niat kita nak tolong untuk membangunkan dia. Jadi kerana itu kerajaan telah menyusun beberapa langkah. Yang pertama tadi yang macam mana yang dia kata keusahawanan. Memang kalau kita nak melahirkan keusahawanan ni, mungkin dia baru dalam sesuatu bidang, kita adakan yang dipanggil nama, kita ada InScan, Institut Keusahawanan Negara. Di mana InScan inilah yang hari ini banyak memberikan peranan untuk melatih usahawan-usahawan berbagai-bagai latihan yang mereka sediakan dan yuran
kalau kata kursus itu dibawa oleh pihak syarikat swasta, boleh jadi contoh kena bayar 1,000 seorang. Tapi dengan InScan kena juga bayar, biar hanya 100. Sebab itu memang kita kata biar kena bayar sedikit. Tak boleh free. Kalau free nanti dia rasa alah benda free. Kan? Jadi kita takut tak ada kurang komitmen. Jadi kena yuran. Jadi InScan alhamdulillah hari ini saya lihat telah berjaya membuat berbagai-bagai latihan, dan keadaan sekarang ni pula InScan dia bukan saja latih secara fizikal tapi juga dia melatih melalui online. Jadi itu di antara latihan yang kita ada. Kemudian kita kata kaedah bagaimana cara kita nak memastikan bahawa pemantauan itu dibuat. Jadi kerana itu kita di kementerian kita ada beberapa program. Kita ada program macam licensing, mentor-mentee. Kita ada yang kita akan kenalkan tak lama lagi ni. Kita ada sistem payung. Di mana dengan sistem yang kita ada ni, dia ada anchor ada mentor dia. Jadi mentor dia ni, dia kena bertanggungjawab untuk membantu usahawan yang mereka telah lantik. Kerana kata orang bila kena pantau supaya dia dah kaya lah, mentor ni kerana dia dah berjaya. Jadi dia dah kaya, dia kena share lah, bagi orang lain share juga. Jadi maksudnya dia ada satu jenama. Jadi dia boleh buka beberapa cawangan. Dan bila buka beberapa cawangan, sekarang ni kita akan buat satu spek ni, satu payung ni. Okey. Kita kata, okey, kalau saya nak bagi you jadi ejen saya. Jadi kita kena kongsi bersama. Kalau dulu saya saja yang pinjam loan tu saya tanggung. Jadi kalau you lari, saya tanggung. Dan ada juga sekarang ni you yang buat pinjaman. Kalau saya lari pula, saya tak tolong, saya mentor, tak tolong, you rugi, you kena bayar. So now kita pendekatan baru sama-sama. We share. Kita dalam syarikat, you pada share, saya pada share. Jadi kita bila kita dapat pinjaman tu nanti, saya sebagai mentor akan kita berkongsi untuk memastikan bahawa kita sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu untuk kita nak macam saya, kalau saya mentor supaya produk saya ni tersebar luas. Kita juga bila saya untung, bukan saya saja untung, kita share dia untung. Itu salah satu kaedah yang kita akan buat nanti supaya konsep payung ni akan saya harap akan lebih berkesan. Kemudian latihan. Selain daripada kita buat latihan InScan, semua agensi-agensi di bawah kebanyakan agensi di bawah kementerian saya ni memang ada dia punya agensi latihan. Yang program-program latihan. Contoh PUMB, dia ada jumper namanya, buat latihan. Semualah ada TUB, berbagai-bagai agensi ada latihan-latihan kerana kita sedar bahawa usahawan ini mereka ni berminat, tetapi kadang-kadang kalau kurang asasnya, itu yang menyebabkan dia mungkin separuh jalan. Dan juga kita nak menanamkan semangat di kalangan mereka ni, iaitu makan gaji lebih baik daripada berniaga lebih baik daripada makan gaji. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, 9/10 punca rezeki datangnya daripada perniagaan. Jadi inilah beberapa program yang kita buat untuk melatih usahawan, yang kita lihat akan hasil saya tengok. Saya masih ingat lagi. Dulu ada satu agensi. Saya pernah jadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi tahun 2008, kalau tak silap saya dulu. Ini saya kali kedua saya kembali kepada kementerian ini. Ada satu agensi. Dia punya NPL bagi pinjam tak bayar dekat 50%. Dan ada berapa lagi bawang kita NPL cukup tinggi. Ya, orang kata ini dia kerajaan. Dia pinjam, ada yang tak bayar. Tetapi alhamdulillah sekarang ini agensi yang dulu waktu saya belum jadi Menteri Pertanian, Menteri Pembangunan Usahawan ni, tinggi dia punya NPL yang tak bayar ni, tapi hari ini agensi tersebut berjaya reducekan hanya lebih kurang 10% saja dia punya NPL. Jadi bermakna kesedaran usahawan kita tak macam dah berubah. Mereka berniaga, mereka memang serius nak berniaga dan mereka bayar hutang-hutang. Dan malah yang saya cukup kagum dan rasa berbangga lah,
bila waktu kita bagi moratorium. Kita ingat moratorium ni memang tak payah bayar lah. Tetapi dalam waktu PKP, walaupun kita bagi moratorium, tapi banyak ada yang memilih untuk bayar. Dia bayar macam biasa. Itu nampaknya berapa seriusnya mereka dah mula minat dalam bidang perniagaan ini. Okey, baik. Tan Sri, kalau kita mendengar apa yang Tan Sri sebutkan, saya rasa usaha-usaha ini perlu dipuji bahawa memang ada iltizam untuk meningkatkan, memberikan anjakan paradigma kepada keusahawanan kita. Namun kita tahu dasar polisi mengambil masa untuk dijalankan, untuk dirangka, dijalankan, diimplementasi. Sedangkan perubahan zaman dan teknologi yang memberikan kesan secara langsung kepada keusahawanan itu terlalu pantas. Dinamisme dalam kita mempelbagaikan kemampuan ataupun keupayaan keusahawanan kita itu, adakah kementerian dan kerajaan berada pada landasan yang cukup pantas, cukup betul bersama dengan perubahan teknologi ini? Ya, memang. Orang kata kalau kita tak ikut pada zaman, kita akan ketinggalan zaman. Ada kita kena pegang prinsip itu. Jadi sekarang ni apa perubahan di antaranya seperti yang kata tadi, waktu sekarang ni zaman IT. Betul. Internet IT. Waktu PKP dulu, saya pun terkejut juga bila tengok angka di samping beribu usahawan di tepi jalan tutup, tak boleh berniaga. Rupanya dalam diam-diam beribu orang untung berniaga kat mana? Online. Rupanya dalam waktu PKP tu bisnes online tumbuh macam cendawan. Dan memang mendatangkan hasil yang lebih baik. Jadi begitu juga sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan Grab, pengangkutan dan sebagainya kita ada, maka dah sampai masanya sekarang ini bahawa perniagaan online ini menjadi keutamaan kepada kementerian. Dan sebelum ini pun sebenarnya kementerian ni dia ada macam-macam bisnes online. Kita macam kita ada Warungku, satu agensi, kita ada Beli, semua ada. Tapi sekarang ni apabila kita tengok bahawa kepentingan untuk berniaga online ini amat penting, kita kena selaraskan. Kan itulah kita di kementerian kita kata kita satu kan, kita panggil MyMall nama dia. MyMall ni kita baru lancar dan kita harap MyMall ni dan hajat kita dia satu hari nanti boleh bersaing macam Shopee, macam itulah, supaya kita nak membantu memasarkan dan memberi peluang perniagaan online kepada usahawan tempatan, yang mana kita lihat bukan saja hasil produk mereka ini berjaya dijual di dalam negeri, malah banyak dia dah sampai ke peringkat antarabangsa. Overseas pun dah mula order kepada produk-produk tempatan kita hanya melalui online. Jadi memang kita lihat bahawa perniagaan online ini menjadi keutamaan kita, dan itulah di antara kursus yang kalau kita tengok InScan, itulah salah satu kursus yang dia nak percepatkan. Artinya yang diberikan keutamaan ialah berniaga atas talian. Kebanyakan mereka yang menceburi perniagaan dalam talian ini ialah siswazah dan orang muda. Dan kadang-kadang mereka ini merasakan mereka terkeluar daripada kitaran keusahawanan tradisional yang biasa. Mereka mungkin tidak datang kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Tan Sri. Mereka mungkin tidak mengadu masalah mereka dan cabaran mereka, tapi mereka ada dan mungkin terlepas dari perhatian kerajaan. Apa pula untuk golongan seperti ini? Ya, betul. Saya setuju apa yang Cik Wan cakap tadi. Kerana orang muda-muda sekarang, budak muda ni, saya pun agak kagum lah. Dia tak ada zaman saya dulu lagi berniaga secara lama. Saya sekarang ni, saya telah pun mendapat maklumat, rupanya ramai anak-anak muda ni berniaga tanpa pinjaman. Dulu siapa nak berniaga, mara bagi pinjam, semua banyak bagi loan, bagi pinjam. Tapi sekarang ni dah ramai lah anak-anak muda kita yang berniaga tanpa pinjaman, dia mula modal sendiri. Tapi contoh, ada satu anak muda, Aroktik, dia ni buat produk makanan. Daripada telur masin dengan konflik ni. Okey. Dia bermula, banyak ni saya tengok, yang saya dah jumpa ni, banyak bermula daripada rumah dan sekarang dah ada kilang.
Sekarang dah ada kedai besar. Daripada pekerja 2 orang, hari ada 20 pekerja. Kerana apa? Saya tengok mereka mula dengan duit sendiri. Mula ada modal 500, 1000. Dia mula dengan online. Online dia tak ada modal banyak. Jadi itu saya amat membanggakan anak-anak muda ni. Itu yang pertama. Namun demikian, kita tidak nafikan ramai anak-anak muda yang minat berniaga, tetapi dia tak ada modal. Itu. Jadi kita faham tambah graduan. Dah habis saja belajar, PT-PTN dah menunggu hutang. Nak beli kereta, nak beli kemudahan. Kerja tak dapat lagi. Kerja tak dapat lagi. Hutang PT-PTN dah berjalan. Dia nak berniaga bagaimana pula. Nanti kena belak-belak list, tak boleh ada buat loan pula. Jadi kerana itu insya-Allah kita telah merancang. Kita akan letak satu program lah. Kita push. Kita nak berikan satu golongan usahawan ni. Saya nak cadangkan kepada kerajaan supaya golongan usahawan ni kita mesti memberikan keistimewaan kepada mereka. Bukan keistimewaan, berikan kemudahan kepada mereka. Contoh macam mana kita sekarang ni macam mana kita menolong usahawan informal. Usahawan informal ni ialah yang makcik-makcik, orang usahawan yang berniaga tak ada lesen. Tak ada lesen berniaga, berniaga online. Kita ada bagi loan, dia bagi itu dia bagi SPIM namanya. Skim perusahaan informal dan mikro. Ini skim ni nak bagi tahu. Kerajaan bagi peruntukan 200 juta. Wow. Tapi bagi tak banyak. Maksimum 10,000. Yalah dia nak berniaga kecil-kecilan takkan banyak. Bagi 10,000. Tapi keistimewaannya walaupun kita bagi 10,000 tak ada interest. Free interest. Dan pinjaman dia tahun depan dia baru bayar. Kita bagi. Dalam 200 juta yang kerajaan peruntukkan tahun ini, saya dimaklumkan oleh pihak Tekun dah habis 200 juta. Dah habis. Jadi untuk Siswaza untuk itulah. Jadi itu saya terfikir kalau kita boleh membantu usaha-usaha informal ni, ingat dah sampai masa kita bantu pula usaha-usaha Siswaza. Jadi mungkin kita nak cadang satu skim dan nama push nama skim ni PUSS kita cadang di mana usahawan mana graduan saja yang nak mula berniaga, kita kata kita boleh bagi grant. Grant permulaan, katalah dia kursus. Kita ada satu kursus, dia dah latihan, dia nak mula berniaga. Dia nak mula berniaga, modal katalah 1,000 sampel. Tapi kita jadi cara kita nak bantu ni, kita akan tengok berapa kita bagi dia grant. For example, kita cadang bagi 20,000 grant. 80,000 lagi you kena buat loan. Something like that. Jadi ini saya tengah rancang dan ini kalau kita dapat, kita cuba laksanakan bajet tahun depan. Kalau saya kira nanti Tan Sri perlu kembali lagi untuk bercerita tentang perkembangan push ini. Kita ingin tahu lebih lanjut lagi. Untuk waktu ini kita harus berakhir di sini dulu. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih untuk anda juga yang setia menonton Inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih.